Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salata ridha warda an ashabi ridha. Tan Sri Pengurusi Tetap, tak ada siapa pun yang beri tepuk tangan kepada beliau. Terima kasih. Kamu yang bagaimana nak suruh tepuk. Dan depan aku merajuk orang Batau. Timbalan Pengurusi Tetap, sahabat saya, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Wanita Pemuda dan Puteri, Seri Agong Menari dan Ketua Penerangan, kita berikan tepukan khas untuk Jurucakap Negeri-Negeri yang terdiri pada pengurusi Badan Perhubungan, rakan-rakan Majlis Tinggi, Ketua Bahagian, Ketua Wanita Pemuda Puteri Bahagian yang menjadi perwakilan. Alhamdulillah, ini pertama kali kita bertemu dengan G6 mengikut SOP sebagaimana yang telah saya sebutkan. Waktu maghrib di Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya pada jam 7.24 malam. Maka saya harus berhenti sedetik sebelum waktu maghrib sampai. Para perwakilan, saya mengamati setiap perbahasan dan penghujahan yang dibuat oleh pengurusi perhubungan negeri. Jika ada yang mempertikaikan bahawa kepimpinan atasan UMNO cuba mengongkong pendapat akar umbi dengan melantik pengurusi perhubungan sebagai jurucakap, ketika UMNO merayakan perayaan 60 tahun, 15 tahun yang lalu, dan pada tahun ini kita merayakan perayaan 75 tahun atau Jubli Intan. Pengurusi perhubungan ketika itu juga telah diberikan peluang untuk berucap. Saya tahu, para perwakilan menilai pengurusi perhubungan mana yang cakap paling baik kalau mahu dijadikan juara. Tetapi ini bukan kita mencari juara pidato pada hari ini. Tetapi dengan memberikan peluang pada mereka untuk menyatakan situasi sebenar seperti yang dilontarkan oleh Sabah, barulah ianya menjadi satu fakta yang harus kita terima. Namun di dalam keadaan itu saya amat menghargai terdapat pengurusi Badan Perhubungan, terutamanya Negeri Kelantan, yang telah menyerahkan pada perwakilan sekalian untuk menentukan jeda waktu atau timeline bilakah kita harus menarik sokongan kita kepada kerajaan Perikatan Nasional. Bila? Maka kalau dapat difahami tadi bahawa perwakilan telah memberikan mandat pada Presiden dan Majlis Tinggi untuk menentukan bahawa kita boleh menarik diri dari Kerajaan Perikatan Nasional bila-bila masa. Jika mereka tidak ada indication atau indikasi untuk pilihan raya dalam waktu terdekat. Pagi tadi dalam ucapan dasar saya menyebut ada kemungkinan mereka akan memanjangkan waktu pilihan raya hingga cukup penggal. Kalau ini menjadi keputusan mereka, saya yakin rakan-rakan kita di dalam Majlis Setinggi yang mandatnya diberikan pada kita semua, terutamanya Menteri, Timbalan Menteri, pengurusi GLC, malah seluruh ahli-ahli parlimen
akan 100% akur kepada putusan parti untuk menarik diri daripada Perikatan Nasional. Artinya, kalau menarik diri, dan ini keputusan parti, mereka tidak akan gusar untuk meletakkan jawatan sebagai menteri, timbalan menteri dan juga pengurusi JLC demi mematuhi keputusan yang dibuat oleh parti. Ini yang mahu didengar oleh media. Ini take away yang mahu kita bawa ke bahagian masing-masing. Para perwakilan sekalian, kita tahu dalam keadaan yang sukar begini, tentunya kedinamikan politik adalah sesuatu yang harus kita terima. Saya kagum. Semalam, Ketua Pemuda, begitu juga Ketua Puteri, telah menyatakan dengan jelas bahawa mereka menterjemahkan denyut nadi rakyat, bahawa mereka juga menyarankan supaya UMNO tarik diri dari terus berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Saya meneliti juga 8 jurucakap wanita negeri-negeri juga berpendapat, walaupun ketuanya harus menjaga kursi kerana beliau adalah Menteri Pengajian Tinggi. Kita faham. Ini kita faham. Tapi kita duduk sebagai menteri kerana parti meletakkan jawatan ke. Jika ada di kalangan mereka yang telah seronok berada di bilik yang terlalu berhawa dingin dan berkursi empuk, lihat dan harus tahu bahawa mereka yang berada di sana termasuk seseorang yang menjadi menteri tetapi tidak berada di pentas ini, tetapi menikam UMNO dari belakang. Kalau dia anak jantan, dia harus letak jawatan sebagai menteri. Ini makhluk perosak. Kalau bukan kerana UMNO, tidak akan ada di dalam kementerian berkenaan. Bila ghanimah dan jawatan yang telah menjadikan kegelian maksimum, mereka harus sedar, tanpa kita perwakilan dan akar umbi, kita juga tidak akan pernah merasa kedudukan sebagai menteri semula. Saya yakin rakan-rakan yang jadi menteri yang berada di atas pentas ni atau di bawah atau yang tidak jadi perwakilan, saya amat yakin bahawa sesungguhnya mereka adalah ahli parti, pendukung parti dan orang yang setia pada parti. Kita lihat contoh ahli Parlimen Pekan, Ketua UMNO Bahagian Pekan. Apa malu bosku? Duduk di atas atau duduk di bawah, tetap pendukung kuat parti. Semangat yang beginilah yang harus kita kagumi. Kalau ketika Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, yang mendukung beliau adalah kita semua. Kini kita berada di atas. Sebahagian daripada kita jadi menteri, Datuk Seri Najib sebagai seorang ahli parti, tiba masanya untuk membalas budi kepada parti yang telah menaikkan beliau. Semangat inilah yang harus diikuti oleh kita semua. Saya yakin insya-Allah jika Pak Lah sehat, Pak Lah juga akan berada di sini bersama-sama dengan kita. Itulah semangat yang ada pada kita insya-Allah. Tetapi yang jadi Presiden UMNO sebelum Pak Lah, saya tidak tahu. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Ini naik kuda ke? Dalam perwakilan. Sekali lagi, kalau kita bersetuju dengan cadangan
daripada pengurusi-pengurusi perhubungan yang jadi jurucakap untuk memberikan mandat kepada Presiden dan Ahli Majlis Tertinggi untuk menentukan jeda atau timeline untuk kita menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Saya minta bangun memperlihatkan sokongan. Saya mahu tanya dengan kebenaran pengurus tetap. Pengurus tetap tanya dengan perwakilan. Baru sah. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak setuju dengan setuju. Wadi Maya setuju, Dewan setuju. Setuju semua. Alhamdulillah. Sila duduk. Dengan ini, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.